Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala kepujian, kesyukuran kita panjatkan kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama pada hari ini dalam inspirasi Murabbi DRL dengan akronimnya IMDRL. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengerusi majlis, kekanda saya yang saya kasihi, Puan Sarah Abdul Talib selaku pengacara majlis, dan yang saya kasihi juga di sebelah kiri saya, Masya Allah, ada orang panggil Mak Guru, betul ke? Kak Guru lah. Sebab tak adalah jauh sangat beza umur. Jadi Kak Guru kita lah ya, yang saya kasihi dan saya hormati, Ustazah Muzayyana Abdullah. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, syukur sihat. Sihat ya, sihat. Saya. Alhamdulillah saya sihat. Dia tak payah tanya khabar, tengok saiz pun sihat insya-Allah. Ustazah macam terpana, Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Ustazah, tadi saya rasa, saya yakin dan percaya ramai yang juga menonton TV Al-Hijrah pagi tadi ya, dan ada yang menonton cepat-cepat mandi. Puan kita kan, sebab apa? Lepas ni nak jumpa Ustazah Muzayyana secara face to face di Masjid Al-Hasanah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih, penghargaan setinggi-tingginya kepada Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi yang diwakili oleh semua AJK dan diketuai ataupun dikendalikan oleh Cikgu Latifah Amir. Masya Allah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Latifah yang bersama dengan kita dan bersama dengan DRL untuk mengadakan majlis pada hari ini. Dan seluruh terima kasih saya ucapkan kepada hadirin yang berada di masjid pada hari ini di ruang salat. Hari ini kita bersiaran secara langsung juga di banyak depan ni dah macam PC dah saya tengok macam dah conference dah rasanya. Kita banyak page, kita ke udara, kita bersiaran langsung pada hari ini daripada page masjid sendiri, Masjid Al-Hasanah, daripada page Ustazah Muzayyanah juga boleh, siapa yang dah biasa menonton page Ustazah Muzayyanah kan, dia akan melihat boleh tengok balik topik ini di page Ustazah Muzayyanah dan juga di page rasmi kami DRL, iaitu di page saya Ustazah Nurul Hidayah binti Kamarudin, dan bolehlah follow ibu-ibu. Kita ada page rasmi penganjur kita pada hari ini iaitu DRL Consultation. DRL adalah akronim untuk Design Your Real, Design Your Real Life. Kehidupan sebenar kita. Sebenarnya kehidupan sebenar kita yang sini ke yang sana? Yang sana kan? Nampak macam sekarang yang benar kan? Ni duduk kat atas bumi ni, duduk boleh makan macam ni sebenar. Tapi ni semua maya je sebenarnya. Sekejap je. Tapi satu hari nanti kita semua akan pergi. Satu hari nanti kita semua akan kembali ke tempat abadi. Ibu-ibu yang saya kasih kerana Allah, kita baru sahaja mendapat berita yang duka cita, Allah yarham ayah Ustazah baru sahaja kembali ke rahmatullah. Jadi mari kita sama-sama kita sedekahkan dan hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada ayah Ustazah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Moga ruh Allah yarham Haji Abdullah berada dalam keadaan yang sangat sejahtera, sangat bahagia,
kerana telah meninggalkan satu kebaikan sesama Zayanah, dan kita semua berharap kebaikan yang sama juga mengalir pada diri kita, ibu-ibu yang saya kasihi. Moga-moga satu hari nanti bila kita dah berada di sana, ada zuriat kita, zuriat yang salih dan salihah yang mendoakan kita. Dan di sanalah mengapa kita perlu membina sebuah keluarga yang hasanah, keluarga yang baik. Kita kena bina keluarga yang salihah, kena bina keluarga yang misali. Matlamatnya itu. Kerana kita hidup tak lama, ibu-ibu. Kita hidup tak lama. Dan kita nak amalan kita mengalir lama, panjang, abadi. Menerusi antara yang boleh, ilmu yang bermanfaat. Pencen kubur kita. Antara yang boleh ialah doa anak yang saleh. Ibu-ibu yang saya kasih kerana Allah, hari ini saya yakin dan percaya kita semua ada di sudut hati kita, ya Allah, berikanlah aku merasai kebahagiaan keluarga tersebut. Dalam kita nak melayani bahagia rumah tangga ini, kita tidak menafikan bahawa dunia ini penuh dengan pancaroba, penuh dengan masalah, dan saya yakin dan percaya ada tips-tips yang telah diberikan, ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim, huda Al-Quran dan juga huda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk daripada Nabi yang membawa kepada kita, membimbing kepada kita, kalau kamu nak dapat keluarga yang bahagia, keluarga yang salihah, buat begini. Kalau kamu nak tak dapat ataupun kamu tak nak keluarga yang salihah, buatlah begini. Perkara-perkara yang sebagai larangan di dalam membina keluarga bahagia perlu kita tinggalkan. Ibu-ibu yang saya kasih sekalian, 4 model di dalam Al-Quran, keluarga yang mana yang kita nak. Satu, yang pertama, keluarga misali. Yang kedua, keluarga yang talihah, keluarga yang tidak baik. Yang ketiga, satunya baik, satunya tak baik. Dan yang keempat, keluarganya yang satu baik, satu tak baik. Maksudnya yang ketiga tadi, suami baik, isteri tak baik. Yang keempat, isteri tak baik pula, suami baik. Dia terbalik ya. Jadi 4 ibu-ibu. Siapa dia? Kita pergi kepada yang keempat dahulu. Keluarga yang mana isterinya salihah tapi suaminya tak saleh. Siapa ibu-ibu boleh bagi jawapan? Isterinya salihah tapi suaminya na'udzubillah, Fir'aun. Ya. Ini model keluarga di dalam Quran yang ada. Fir'aun berserta Asiyah, ya, isterinya bagus, Masya Allah, dan suami dia na'udzubillah. Baik, yang nombor 3, model keluarga yang mana suaminya saleh, isterinya ahli neraka. Siapa ibu-ibu? Krik-krik sikit ya. Yang ini adalah isteri Nabi Lut dan juga isteri Nabi Nuh alaihi salam. Suaminya Nabi, suaminya saleh, Masya Allah, tapi isterinya, isteri Nabi Lut, Imra'atul Lut dan Imra'atul Nuh, yang mana mereka ini adalah ahli neraka. Baik, itu model keluarga yang ketiga. Model keluarga yang kedua, ya, iaitu yang mana semuanya teruk belaka. Yasla naran. Dalam surah Tabbat Yada tu, siapa? Abu Lahab. Suaminya pun taleh, suaminya ke laut, isterinya pun ke laut juga. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan isterinya juga, ya, yang membawa api-api fitnah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini model keluarga yang ketiga, keluarga yang dua-dua pasangannya tidak baik. Dan model yang paling sempurna, iaitu model yang pertama, iaitu model keluarga misali, model keluarga hasanah, model keluarga salihah. Siapa dia ibu-ibu? Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isterinya, anak-anaknya semuanya soleh belaka. Masya Allah. Inilah yang kita nak contohi. Sebentar ya, kita adjust dahulu. Ibu-ibu sedap dah, tapi kami dah nampak matahari dah ni.
Nah, Nur. Ini Nur Syam. Nur Syams kena nyanyi Nur sikit. Syam. Dia kena nyanyi sikit lah. Kita panggil sama saya dan nyanyi kejap lagi. Okey, baik. Ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, ya, jadi kita nak dapat keluarga misali seperti keluarga Nabi, jomlah sama-sama kita buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Saya akan mulakan dahulu pantang larang yang pertama. Ya, orang dulu ni selalu dia cakap pantang larang ni, maksudnya jangan buatlah. Kalau buat nanti kena apa? Bentan lah ya. Kalau dalam pantang tu nanti bentan. Macam mana bentannya badan kita dalam pantang, macam itulah bentannya keluarga kita, tak boleh nak berkembang. Kalau kek tu, dia bentan kek tu kan, macam tu je lah duduk dia. Ibu-ibu, yang pertama, iaitu jangan berdendam dengan pasangan. Kita manusia. Suami kita juga manusia. Kita tidak pasti. Suami kita mungkin akan melakukan kesilapan. Kita sendiri pun sebagai manusia yang biasa pasti melakukan kesilapan. Dan ibu-ibu yang saya kasihi kerana Allah, ada satu kaedah di dalam Al-Quranul Karim, yang mana kaedah ini sesuai untuk kita pasangkan pada keluarga, ya, begitu juga dalam banyak aspek lah. Iaitu apa ibu-ibu? Yang dahulu biarkan berlalu. Kita dah tulis di dalam buku Izi Tadabbur ini, muka surat berapa ya? 44. Muka surat 44, iaitu satu kaedah yang diambil daripada tadabbur ayat Al-Ma'idah, surah Al-Ma'idah ayat 95. Iaitu apa? Afallahu amma salaf. Yang dahulu biarkan berlalu. Ibu-ibu yang saya kasihi, bagaimana yang dulu ni biar berlalu? Allah mengampunkan apa yang telah berlalu. Contohnya, seorang yang bukan Islam, seorang kafir, bila dia masuk Islam, dikira tak dosa-dosa dia yang dulu? Tak kan? Semua Allah ampunkan. Begitulah maha ampunnya Allah kepada hamba-Nya. Tidak ada catit. Walaupun yang sedikit, walaupun yang besar. Kenapa? Keislamannya menghapuskan segala yang lalu. Ibu-ibu, tak kala pasangan kita buat salah, tak kisahlah seorang isteri ataupun seorang suami, tolong maafkan, dan bukan sahaja forgive, tapi tak forget. Betul tak? Saya boleh maafkan Ustazah, tapi tak mungkin melupakan. I forgive but not forget. Itu maksudnya tak habis lagi afun dia. Tak habis lagi afa. Tak habis lagi memaafkan. Jadi maksud afun, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa kita baca malam Lailatul Qadar, ibu-ibu, yang digalakkan untuk kita baca melalui hadis Sayyidatina Aisyah. Maksudnya Allah itu afuun, iaitu Allah memaafkan, dan bukan sahaja seperti ghafur, iaitu dosa kita ada dan digaris atas dosa tersebut. Tapi maksud afuun, maksudnya Allah delete semua. Tidak ada kesan dalam kita punya catatan belah kiri ni, ibu-ibu. Dan begitulah, kalau boleh, kita mengambil kaedah ini dalam rumah tangga kita. Tolong apabila suami ataupun isteri melakukan kesalahan, tak kala kita beri kemaafan, tolong jangan berdendam dan ingat lagi. Seolah-olah dia macam tak pernah buat salah tersebut. Jangan diungkit, ibu-ibu. Alah, awak pun dulu buat macam tu juga. Bila berapa tahun? 20 tahun akan datang. Sebut lagi. Masa tahun 2020 tu dulu. Awak pun benda buat kesalahan tu. Disebut, diungkit. Ini tanda kita belum memaafkan. Ada lagi sedikit sebanyak kesan tersebut dalam hati kita. Jadi maafkan ibu-ibu. Jangan berdendam. Seperti mana Allah suruh kita. Kalau kamu nak bahagia dunia akhirat, ambillah Quran ini sebagai suatu pegangan dan amalan dalam kehidupan kita. Ada banyak lagi kita nak kongsi. Itu baru yang pertama, iaitu jangan berdendam dengan pasangan. Kita nak dengar daripada Ustazah Muzayyanah. Apa dia? Nak pantang larang untuk membina keluarga bahagia. Kita persilakan Ustazah Muzayyanah. Yang besar kecil. Yang kecil. Yang ni dah silap pula. Itu satu tadi. Itu satu tadi. Okay. Baik, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedap tak? Macam yang ni lagi sedap. Itulah rahsia nak ceramah. Mic dia kena sedap baru jadi.
Jadi alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih Masjid Hasanah dan seluruh AJK-nya yang masya-Allah tabarakallah. Kita masuk masjid ni kita terasa hasanahnya, kebaikannya, subhanallah. Dan terima kasih Al-Fadilah Ustazah Hidayah, sahabat Linda, masya-Allah, yang sentiasa muda. Muda sungguh sebab babynya baru berusia 4 bulan. Orang kalau ada anak kecil ni memang muda lagi lah kan. Jadi jangan tanya umurnya berapa. Jadi jumpa-jumpa tadi baby sihat. Boy ke girl? Sebab kita nampak boy dia subhanallah. Bakal ulama Malaysia yang hebat. Jadi minta doa daripada kami semua. Doakan supaya dapat anak solehah pula lepas ni. Amin. Jadi boy ke girl? The boy jantung nak tahu. Sebab rasa dah cakap lupa kan. Biasalah kita. Jadi girl Ustazah alhamdulillah insya-Allah calon-calon wanita syurga mudah-mudahan amin. Jadi orang ada baby ni ingat sentiasa muda kan. Jadi jangan minta baby tu cepat besar. Dan yang lain-lain ni sila berbaby lagi. Untuk apa? Untuk sentiasa merasa muda. Masya-Allah. Ustazah cakap orang Ustazah tu kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maksud terima kasih banyak. Saya nak mendengar gemaan daripada Masjid Al-Hasanah ini insya-Allah. Jawapan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia nak lebih bergema lagi bagi yang dekat dalam live ni jawab salam sama-sama. Okay. Jadi masya-Allah tabarakallah, saya sangat teruja bila bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Hidayah. Dan sejujurnya malam tadi baru PM tepi dia. Besok nak cakap apa ni? Sebab apa? Sebab tengok tajuk ada pantang larang. Saya nampak 13 pantang larang umrah je. Betul-betul. Kan? Bila dah bermula niat di miqat, maka bermulalah 13 pantang larang dalam ihram kan. Malam tadi pun baru lepas-lepas kursus umrah dalam talian, malam tadi baru besok nak cakap apa ni? Nampak macam ada pantang larang juga. Rupanya pantang larang dalam rumah tangga. Kemudian Ustazah pun confuse kejap. Kenapa pula dia bagi tajuk pantang larang dalam rumah tangga ni? Apa yang boleh, apa yang tak boleh? Masya-Allah tabarakallah. Jadi Ustazah Hidayah dah pun berkongsi dengan kita pantang larang pertama itulah dia jangan berdendam dengan pasangan. Saya sangat setuju. Sebab apa yang berlaku pada hari ini di media sosial dan sebagainya, itu lambang dendam kita tak habis lagi, sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Tapi saya seawalnya sejujurnya minta maaf kepada siapa sahaja menonton yang nak tag siapa-siapa pun dalam kuliah ini. Kita jujur saja pada diri dan kita sedang bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada hati kita yang paling dalam. Untuk apa kita dapat perhatian semua makhluk? Untuk apa? Kan sebenarnya untuk kita dapat simpati daripada ramai. Kalau 5,000 friend Facebook kita, 5,000 semua simpati pada kita. Dan seorang daripada 5,000 tu share pula pada orang lain, semua satu dunia tahu. Dan kita sedang mengambil kesempatan daripada kesempitan yang Allah Subhanahu Wa Taala lukiskan dalam Lauh Mahfuz atas takdir hidup kita. Terima kasih Al-Fatihahnya untuk ayahanda saya yang tersayang. Dia belum 2 minggu, Khamis lepas kembali ke rahmatullah. Tapi selalu menyatakan pada dirinya, kedua-dua ibu ayah saya yang mulia, Masya Allah, mak ni orang tak mengaji, bapak ni orang bodoh, selalu sebut macam tu. Kan sekolah pun tak tinggi, tak belajar mana. Tapi subhanallah, cuma mereka tak pernah sambut wedding anniversary je. Kan agak-agaknya Masya Allah tabarakallah kalau disambut tak tahu berapa batang lilin dah atas tu. Tapi kami tidak diajar macam tu. Takut nanti tiup-tiup lilin pada anniversary ke-40 cabut belaka gigi palsu tu kan. Jadi tak perlulah akan kira berapa batang lilin atas tu. Tapi insya Allah sampai ke akhir hayatnya bahagia. Bohong tidak ada derita. Bohong tidak ada sengketa. Bohong tidak ada masalah. Badai dalam melayari bahtera rumah tangga. Tapi yang mendakwa diri tak sekolah, mak saya suri rumah sepenuh masa, hanya tugasnya tunggu suami balik kerja. Sampai kadang-kadang fatwa mak saya sendiri apa, orang dulu-dulu mana berani nak lawan suami. Kalau dia tak beli beras macam mana? Tak makan aku. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maksudnya tu dia bukan bertuhankan suami. Tapi dia bersyukur Allah hantarkan suami yang begitu kepadanya. Jadi kenapa nak berdendam? Saya ulas sikit apa yang Ustazah Hidayah sebutkan tadi. Kalau kita memandang dia ada salah, kita pun ada salah. Hari ini giliran dia, besok lusa syaitan duk cucuk kita.
batu api minal jinnati wan nas ni datang, kita pula yang lebih buruk perangainya, na'udzubillah min zalik, daripadanya. Jadi maksud sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah yang hari ini hadir untuk mengetahui pantang larang dalam rumah tangga, jangan pernah kan kita menuding jari, ustazah cakap senanglah, ustazah tak diuji dengan apa yang saya lalui. Semua kita sedang diuji sebab kita sedang hidup. Semua kita sedang diuji. Tidak ada hidup yang tidak ada ujian. Tinggal lagi bagaimana kita memandang setiap ujian itu. Musibah ke nikmat? Kalau diuji dengan musibah, berapa banyak daripada 25 orang Rasul yang hampir kesemuanya diuji dengan musibah. Mereka kuat. Dan akhirnya mereka berehat di dalam syurga yang penuh nikmat. Tapi kalau kita kata ujian nikmat tu siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam dengan tahta kekayaan, bukan sahaja golongan manusia yang mendengar cakapnya, tetapi juga golongan binatang-binatang boleh faham bahasanya. Siapa ada raja dekat Malaysia ini, dekat dunia ini yang binatang pun boleh tunduk patuh kepada dia? Nabi Sulaiman. Hadza min fadli rabbi. Maknanya dia tahu Allah bagi dekat aku ni untuk test keimanan aku. Sama ada aku jadi manusia yang bersyukur ataupun kufur kepada Allah. Jadi para wanita yang bersama-sama, ada juga orang lelaki kat sini. Suami bagaimana, isteri bagaimana yang dihantar kepada kita, itu adalah hantaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. 20 tahun dulu, 30 tahun dulu, masya-Allah, itulah yang terbaik. Dan hatta sekarang apa hasilnya? Jangan pernah mempertahankan rumah tangga kerana melihat mata anak-anak yang tak sanggup berbinkan sipulan, tapi sipulannya entah ke mana ustazah. Jadi saya bertahan dalam rumah tangga ni sebab saya kesian kalau anak-anak saya tak ada bapa. Saya kesian kalau anak-anak saya malu. Waktu hari anugerah nanti bapaknya tak datang sebab saya bercerai. Jangan mempertahankan rumah tangga kerana anak. Tapi pertahankan rumah tangga kerana Allah. Allah yang menghadiahkan rumah tangga, pasangan itu kepada kita. Sebab apa? Bukan semuanya diuji dengan nikmat, bahagia, senang. Tapi kadang-kadang Allah datangkan musibah dalam bentuk ujian. Sahabat-sahabat kita diuji. Tapi melalui ujian yang begitu itulah mudah-mudahan kita ke syurga seperti isterinya Fir'aun, Asiyah, yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana mendepani suami yang begitu. Tak layakkah dia syurga? Bahkan lisan Nabi SAW yang mulia menyebutkan Asiyah antara wanita yang wajib disyurgakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat, ketika Ustazah Hidayah, Ustazah Muzayyanah di hadapan ini bercakap tentangnya, adakah kami tidak ada masalah dalam rumah tangga? Adakah kami tidak diuji dalam rumah tangga? Kita serupa, kita sama. Tapi kenapa kita berada di bawah payung Masjid Hasanah ini? Masya Allah, tabarakallah, sebab kita nak menadah ilmu. Daripada mesej-mesej yang Allah hantarkan dalam Quran, daripada hadis Nabi SAW, percayalah pesanan yang pertama tadi, bila ada dendam, Masya Allah, kita takkan dapat kebahagiaan. Hari ini, orang buat apa pun kat kita, belajar lupakan. Sahabat-sahabat on the way ke TV Al-Hijrah tadi, saya sempat bersembang dengan sahabat Jaja. Dan sebab masa pertama kali mendengar berita Turki gempa bumi, Ustazah berada di Kemboja. Dalam sibuk menguruskan jemaah, maka tak sempat nak tengok berapa orang meninggal. Ingatkan gempa kecil saja. Ketika itu ditemui mayat hampir 1,000 orang. Angka 900 lebih. Jadi balik dah sibuk dengan tugasan dekat Malaysia ni, maka kita tak tengok sampailah malam tadi nak tunggu kursus online tu, Ustazah buka TV sekejap. Berita, angka dah lebih 20,000 kematian. Saya kuatkan volume. Ya Rab, Tuhan, takkan seramai ini. Kan kita rasa berdosa, kita tak ambil tahu beberapa hari ni, Masya Allah, itu saudara-saudara kita yang laungan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Benar Allah boleh menurunkan apa sahaja kepada kita, hatta kematian bapa saya minggu lepas. Saya masih boleh bersyukur sebab apa? Saya baru kehilangan seorang. Faham ya? Betapa saudara-saudara kita di Turki sekarang ini tinggal yatim piatu. Sekarang ini kehilangan semua anak. Sekarang ini tak ada pasangan dah, Masya Allah. Dan apa yang masuk menyelinap dalam minda kita, jantung hati kita, sahabat-sahabat, yang kita bertungkus lumus selama hidup atas dunia, yang kata Ustazah Hidayah, sementara bakal kita tinggalkan. Kalau bukan kiamat kecil, yakni ajal, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ajal itu datang,
juga kiamat yang besar pasti datang. Dan gempa di Turki, Syria membuka mata hati kita. Allah petik sikit sangat. Berapa ramai sekarang yang di bawah runtuhan masih belum ditemui meninggalkan wang berjuta dalam bank. Betul kan? Berapa ramai yang meninggalkan anak-anak yang baru dinobatkan sebagai pelajar cemerlang. Berapa ramai yang meninggalkan pangkat, tahta dan kedudukan. Jadi sebenarnya matlamat apa kita? Dipilih oleh Allah untuk punya pasangan, itu takdir yang tertulis. Berdoa sekian lama untuk punya pasangan sampai sekarang masih berseorangan, itu takdir yang tertulis. Tapi jaminan Allah Subhanahu Wa Taala apa? Pasti ada persandingan di dalam syurganya Allah bagi orang yang punya jodoh atau tak punya jodoh ketika di dunia. Jadi kita bukan padan mukakan orang yang rumah tangganya terumbang-ambing. Sebab tu aku tak kahwin, nyusahkan je ada lelaki ni. Kawan tu stres mengadu kat kita padan mukakan dia pula. Rasa macam aku nak bagi je lelaki aku yang tak guna ni pada kau. Kan kawan tu kata aku reject terus. Aku memang tak mau. Sebab saya teringat ketika almarhum abang saya meninggal pada usia mudanya 35 tahun dalam tidurnya. Punyalah notinya Ustazah Zain ni. Sempat bisik dekat mak dah nangis-nangis ni. Mak, kalau tidak yang jadi balu bukan kakak ipar yang sekarang ni. Ex-girlfriend abang yang dulu tu. Sempat lagi. Mak saya cubit saya, kau ni. Kalau arwah abang dulu kahwin dengan kakak tu, mungkin takdirnya kakak tu tak macam sekarang ni. Faham ya? Sebab Allah yang menjodohkan kita dengan siapa, bercinta dengan siapa, kahwin dengan siapa. Setelah berapa tahun punya anak, berapa orang hidup atau mati, semua tertulis dalam Lauh Mahfuz. Takdir yang Allah telah tetapkan untuk kita. Jadi saat itu kita masih jahil, kita tak faham, kita tak tahu. Rupa-rupanya hari ini sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah nak tambah satu sahaja untuk permulaan ini, tiada kepercayaan antara suami isteri. Jangan tak ada kepercayaan. Ini pantang larangnya. Sebab tu bapak saya buruh kasar je Ustazah Hidayah. Ketika direhatkan 3 hari bangunlah Pak, nampak macam dah langsung tak ada respon ni. Kadang-kadang kita nak pujuk hati kita mungkin kerana penatnya bertungkus lumus mencari rezeki halal untuk keluarga. Lalu sebelum direhatkan yang sesungguhnya di dalam syurga bapak ditidurkan. Bukan doktor yang tidurkan, tapi tidur macam orang nyenyak 3 hari, hari keempat meninggal dunia. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah sebutkan apa? Apa yang bapak saya dapat, itulah yang mak saya terima. Subhanallah, bapak punya pantang larang, jangan berhutang dalam bab makan. Hujung-hujung bulan, kalau makan nasi putih dengan lauk garam saja, ajar anak-anak macam tu. Jangan meminta-minta. Kan orang lain siap ada buku 5-5 dekat kedai runcit. Kan hutang apa orang dulu-dulu kan. Tapi mak saya ada telur-telur lah. Sebab apa? Hanya nak beri makan yang cash, yang halal. Kita hari ni berapa banyak, kita makan dah lama, bahkan minta maaf dah flush dah dekat jamban. Tapi tak bayar lagi, hujung bulan nanti baru bayar. Ini dalam bab makan. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, saya sekarang ni tak pandai kad kredit bagai. Tapi Ustaz kena ada dalam dunia sekarang ni. Bang ingat bang yang dalam bab makan, tolong janganlah. Yang abang nak pakai kad ni boleh tak? Lepas tu tak payahlah, ni kan bab makan kita jadi darah daging ni. Beli benda lain insya-Allah sebab kita memang dah keperluan sekarang ni. Tapi dalam bab makan jangan dulu. Saya minta maaf kalau ada yang tidak bersetuju, tapi jahilnya Ustazah Zain ni sampai ke tahap tu bawakan saya daripada apa yang bapak saya ajarkan dulu. Dalam bab makan jangan sibuk kita nak bermewah sampai sanggup menghina diri sendiri, meminta-minta. Makan saja apa yang seadanya asalkan halal, tumbuh daging yang halal, maka insya-Allah anak-anak itu mudah untuk mendengar kata kita. Sebab jelas benda yang halal yang kita masukkan dalam rumah. Dan bapak engkau keluar pagi, tak ada buat apa. Kerja, balik dah kepenatan, tak ada buat apa. Mak percaya ke? Entah bapak dekat luar tu buat kerja apa kan? Allah yang jaga dia, Allah yang tahu. Maka kalau kita hantar suami kita ke pintu, ingatkan mereka tentang Allah. Saya kat rumah ni pun boleh buat jahat macam-macam. Boleh ada boyfriend orang Afrika, Amerika kan bang. Walaupun hanya suri rumah je. Dengan hujung jari. Betul kan? Kita punya rakan Facebook tu seantero dunia. Kalau kita nak, kita boleh buat jahat. Ada affair dengan mana-mana pun. Tapi sebab wanita salihah tidak begitu. Begitu juga dengan suami kita. Bodyguard ambil dengan driver khas. Kan kita dah pesan. Kau kalau bos kau ni buat hal, kau bagi tahu aku. Dia punya rasuah kepada driver tu lebih tinggi lagi, kau jangan beritahu kakak kau. Kan? Maka sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita serahkan dia kepada Allah.
percaya. Ustazah, sebab saya percaya ni lah, maka saya kena injak, saya kena pijak. Sahabat, pantang larangnya adalah jangan tak percaya pada pasangan kita. Kita yang bersetuju untuk isteri kita pergi bekerja, kita tahu majikan dia lelaki, keliling dia ramai orang lelaki, kita kenal isteri kita bagaimana. Dan isteri, suami, jangan pernah kita buat apa sahaja bentuk kerja yang di luar kebiasaan. Contoh, kita bergambar, sebelah saya Ustazah Hidayah, tiba-tiba dalam Facebook keluar sebelah saya suami Ustazah Hidayah. Contoh, sahabat-sahabat dirahmati Allah, agak-agak Ustaz Azwan tengok, apa hal pula gambar dengan suami Ustazah Hidayah ni? Bang, sebenarnya kat kiri kanan ni ramai tapi orang crop tadi. Contoh kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi sebelum benda tu tersebar, Allah bang, saya baru perasan Ustazah Hidayah duduk belah kiri saya, suami dia belah kanan saya. Ini gambar yang asli. Sebelum orang lain sampaikan kepada dia, kita cerita dulu. Tak apa, abang faham. Sebab abang pun intai Facebook Masjid Al-Hasanah tadi. Ramai kiri kanan dia. Tapi itulah kawan abang duk hantar. Ni memang duk suka tengok kita ni berantakan, bergaduh habis ni. Ini biasa berlaku. Jadi elakkan, walaupun kita tahu keliling kita ramai orang fitnah sekarang macam-macam. Saya percaya, kat mana suami saya, di mana isteri saya, bagaimana isteri saya, suami saya di rumah, soal belakang dia nak buat onar, kita selalu sambil betulkan collar baju dia, bawa beg dia dekat kereta, kan saya tak nampak apa yang abang buat di belakang saya. Tak payah kat pejabat, tak payah pergi dekat outstairs tu, kan abang duduk belakang saya sekarang ni di balik dinding ni, saya tak nampak. Tapi Allah nampak. Kita sama-sama jaga, doakan saya di rumah menjadi isteri yang beramanah, abang di luar rumah saya serahkan kepada Allah. Sebab apa sahabat-sahabat? Datanglah, bila ini fikrah kita, datanglah batu api, datanglah pembawa fitnah. Kan, engkau tahu tak suami engkau sekian-sekian. Kita tak melatah dulu. Kita tak menangis bucu katil dulu. Tapi kita jumpa sejadah dulu. Kita meratap dengan Allah. Aku dah serahkan dia kepada engkau ya Allah. Ketahuilah, kita punya penyerahan mutlak kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala seinci sesaat pun takkan tinggalkan kita. Allah akan tunjukkan. Seorang isteri jumpa ustazah. Ustazah tak ada satu pun yang tak betul apa yang ustazah cakap. Ustazah ni bukan orang alim macam Ustazah Hidayah. Kalau nak cerita benda yang makcik-makcik cerita kat ustazah je, kan? Ustazah Hidayah segala hadis dalil keluar. Ustazah Zai apa yang makcik cerita kat ustazah. Tapi yakin makcik tu tak menipu. Sebab dengan air mata dia cerita. Dia kata apa, suami saya ustazah, ya Allah, saya tak tahu, orang cerita macam-macam, saya tak percaya sebab suami saya baik. Tapi saya minta dengan Allah, tunjukkan ya Allah, kalau apa yang orang cakap ni benda yang benar, aku sayang suami aku kerana engkau ya Allah. Satu hari ustazah, dia letak tertinggal laptop atas meja. Bukan sengaja tinggal, tertinggal laptop atas meja. Handphone ada password, laptop ada password. Tiba, ni bahasa Ustazah Zai. Tiba, laptop yang dekat atas meja tu terbuka. Dia nak tolong tutup. Entah macam mana, menyala tanpa klik password. Kan, keluar semua. Kebetulan pula, keluar gambar-gambar dalam handphone suami ni. Semua dah transfer ke laptop. Gambar yang dia tunjukkanlah kebenaran, ya Allah. Memang perempuan tu, Ustazah. Memang sahih, Ustazah. Saya ambil gambar hantar kat suami saya tak terkata apa. Macam mana you boleh tahu ni? Saya jawab selamba je, Allah tunjuk. Hasil daripada tahajud saya setiap malam. 40 malam berturut-turut sebab Ustazah Zai kata tahajud kak. Sujud pada Allah, minta petunjuk. Kalau hati akak dah tak sedap, Allah akan datangkan. Jangan kita pergi serang dekat pejabat dia. Yang malu tu kita orang perempuan. Tolong sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah datangkan dengan sesimpel itu. Saya kata mustahil benda ada password tiba-tiba terbuka sendiri dan dia boleh tengok segala gambar dalam galeri. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kerjanya siapa? Kerjanya Allah. Meratap rintih dengan Allah, Allah boleh buka segala hijab. Seorang hamba Allah pergi umrah. Sahabat-sahabat, loving couple. Balik daripada umrah, hijab Allah buka tabir. Datang seorang-seorang kawan. Kak tahu dah ini bukti yang sekian. Saya kesian dengan akak selama kahwin dengan si Polan ni ini. Ustazah saya pujuk dia bertahun-tahun nak pergi umrah.
Patut dia tak nak. Balik daripada umrah Ustazah, satu-satu kejahatan dia. Sumber rezeki yang bagi makan kat kami selama ni rupanya sumber rezeki yang haram. Kan apa hubungan dia ketika dia kata outstation dan sebagainya. Allah tunjuk depan mata saya satu persatu. Setelah depan Kaabah saya meratap, saya nak dengan suami ini semula bersanding dalam syurga. Tapi rupa-rupanya Allah tunjukkan kepada saya sebaliknya. Maka sahabat-sahabat dirahmati Allah yang Ustazah nak sebut hari ini, beri kepercayaan. Jangan kita ikat mereka dengan nafsu untuk memiliki. Suami bukan milik kita selama-lamanya. Diambil oleh Allah sebab Allah nak jumpakan kita semula dalam syurga. Isteri pun bukan milik kita selama-lamanya. Hadiah Allah untuk kita. Terkadang kita belajar dalam masyarakat, ada orang perkahwinan pertama gagal, kedua gagal, tapi ketiga membina rumah tangga yang bahagia sampai ke anak cucunya. Jadi apa yang kita nak tahu, bahawa kata-katanya dalam Al-Quran tak pernah palsu. Pesan-pesan Nabi SAW beritahu kepada kita bahawa orang yang jujur, orang yang beramanah, orang yang bercakap berdasarkan takwa, takutnya kepada Allah, pasti dia mendapat perlindungan Allah mutlak. Jadi jangan pernah ada takut. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan pernah ada gentar. Kerana suami kita pasti mati, suami kita pasti sakit, suami kita pasti lemah, pasti tua. Tapi yang tak pernah sakit, yang tak pernah tidur, yang tak pernah mati adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau itu sandaran kita, kita tenang-tenang saja. Kita tak melatah dulu. Kita cari dulu bagaimana nak merawat sebelum luka menjadi parah bernanah. Kita rawat dulu dengan bantuan Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah mudah-mudahan pantang larang pertama ini kita hadam sungguh-sungguh. Kita jangan tak percaya dengan pasangan kita. Kan kalau abang bohong, saya tak tahu. Tapi Allah Maha tahu. Suami pun ketak jantung, Ustazah boleh cakap macam tu. Lain macam je dia ni. Macam tahu je aku baru nak start menipu. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab tu kita kenalkan seluruh pasangan keluarga kita. Bagaimana Nabi Ibrahim AS ketika meninggalkan isterinya Siti Hajar. Masya Allah, tabarakallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dalam pada tak ada pokok, tak ada ayak langsung kat sini ni. Bolehkah aku hidup? Tapi kalau ini perintah Allah, tegar, teguh jiwanya, tak apa. Allah bantu dia, kering air susunya. Allah bagi ilham untuk berlari-lari antara Safa dan Marwah. Tapi ibu, itu usaha kita. Allah tak bagi air antara Safa dan Marwah. Di telapak kaki Nabi Ismail yang kecil ketika itu, lontaran suaranya begitu kuat, bergetar seluruh bumi Makkah, yang didoakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Jadi bila mana kita serahkan, sampai saat dia nak disembelih, apa kata sang anak? Kalau ini perintah Allah, aku akan mendapati aku adalah orang yang sabar. Maknanya Masya Allah, sebab dipasak dengan ada Allah dalam jiwa, suami, isteri, anak-anak, tak takut lain dah. Okay? Tidak saling ancam-mengancam, tidak saling ugut-mengugut, tidak saling tag mengetag. Bahasa sekarang ni. Ustazah ceramah, Ustazah ni saya memang tag nama suami saya. Tak pasal-pasal, Ustazah tak tahu dia tengah gaduh dengan suami. Akak ni pasal tag suami dia tak pernah-pernah ni. Kan, tengah gaduh lah ni Ustazah. Tajuk ni memang kena kat dia. Tak payah tag mengetag lah. Kita balik sambil buat karipak pusing petang sekejap, kita cerita kat dia. Okay, keluar dah karipak pusing Ustazah Zai. Jadi sebelum berpusing-pusing, Ustazah serah pada Ustazah Hidayah semula. Subhanallah. Saya mohon apa? Okay. Facebook. Kita kasih Ustazah. Begitulah dia. Masya Allah. Rasa baru pusingan pertama, tapi rasa macam banyak dah yang Ustazah kongsikan dengan kita. Dan sangat-sangat betul lah ibu-ibu? Betul kan? Sangat-sangat tepat realiti apa yang Ustazah Zai kongsikan tadi. Dia tak percaya pada pasangan, dia ada masalah dengan pasangan, habis dia ngangkut semua sekali netizen supaya menyokong diri dia dan memburukkan suami dia di dalam media sosial. Jadi dah ada dua pula. Yang ni penyokong isteri, yang ni penyokong suami. Tak pasal-pasal. Padahal orang luar tu tak kenal pun. Dia pun tak kenal. Pasangan dia pun tak kenal. Tapi sama-sama
ketidakpercayaannya membuahkan perkara yang sangat-sangat tidak baik di dalam kehidupan mereka berdua dan juga kehidupan masyarakat keseluruhannya. Dan inilah yang berlaku siapa yang nampak telefon suami tak berpassword tu, cepat-cepat scan WhatsApp web. Macam pernah buat je kan. Beginilah ibu-ibu. Semuanya sebab apa? Rasa tak percaya tadi. Jadi kalau kita rasa percaya, macam Ustazah Zai kata, aman. Ustaz Azwan pun faham dah Ustaz Azwan. Ustaz Zai pun dah faham dah Ustaz Azwan. Saya dah faham dah Dr. Muntasir macam mana. Doktor pun dah faham dah saya macam mana. Orang cakap apa pun, dia tahu kenal isteri dia. Betul tak? Dan itulah kepercayaan yang kita nak bina. Ibu-ibu yang saya kasih kerana Allah, saya nak tengok sikit daripada jemaah yang hadir. Pada hari ni kita nak tengok di luar dulu ni. Yang hadir terus fizikal ke Masjid Al-Hasanah. Siapa dia ni? Yang biasanya kata, saya ni kalau Ustazah Zai datang depan rumah saya, memang saya datanglah Masjid Al-Hasanah. Siapa daripada orang Bangi angkat sikit tangan? Orang Bangi. Ramai tak orang Bangi yang hadir ni? Masya Allah, tahniah dan terima kasih. Daripada sahabat pecinta ilmu, geng-geng saya ada sahabat-sahabat pecinta ilmu. Kita ada grup info kuliah, Kak Azlina, Opah Azna, Masya Allah, terima kasih banyak-banyak yang juga menonton di Facebook secara live ini. Terima kasih kepada semua. Jangan lupa share, tag pada kawan-kawan. Semoga hari ini apa pesanan yang kita bagi dalam membentuk keluarga bahagia, insya-Allah semoga kita semua adalah insan-insan yang diberi anugerah untuk mendapat keluarga bahagia. Sampai kita kepada pantang larang ketiga, boleh? Boleh ya? Insya-Allah. Nombor 1 tadi apa? Recap sikit. Jangan berdendam. Nombor 2 yang Ustazah Zai kongsikan, jangan sampai tiada kepercayaan. Baik, nombor 3 iaitu bergaduh. Bergaduh ni, habis Ustazah kalau tak bergaduh macam mana? Sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula suami isteri, kata Piramli. Betul sangat dah tu ibu-ibu. Bergaduh ni, kalau kata ada keluarga tak pernah bergaduh, itu paling pelik lah. Itu paling pelik. Bergaduh di dalam keluarga ini satu perkara yang sangat biasalah, masalah. Dan namanya hidup, mesti ada masalah. Hidup ni adalah ujian. Hidup ni ada permasalahan yang perlu kita selesaikan. Apabila kita menghadapi masalah, menghadapi satu isu di dalam keluarga kita, masalah ataupun pergaduhan itu tidak ada, bukanlah suatu perkara yang mustahil ataupun satu perkara yang aib, tetapi bagaimana kita menyelesaikan masalah tadi dalam masa yang sesegera mungkin. Masalah memang mesti ada. Kerana kehidupan kita ini bukannya di syurga. Syurga tak ada masalah ibu-ibu. Syurga semua enak je. Dalam hati pun telah ditanggalkan oleh Allah kepada ahli syurga perasaan cemburu, perasaan tak puas hati, perasaan jala, semua Allah tanggalkan. Jadi semua tenang-tenang belaka dalam syurga. Semua tersenyum, semuanya bahagia je, no stress in jannah. Cakap Inggeris sikit lah, orang bagi kan. Tak ada stress kat syurga. Tapi ini belum lagi ibu-ibu. Ini pentasnya. Bukan pentas inspirasi murabi, pentas dunia. Pentas yang mana kita sedang menari di atasnya. Kita sedang berseni di atasnya. Jadi bila dibalingkan bola kepada kita, tadah je ke ataupun cuba sambutlah. Elak boleh juga, tapi kadang-kadang elak kena juga ikut belakang pula. Rupanya belakang ada dinding, kena balik pada kita. Jadi cuba untuk menyelesaikan masalah yang hadir. Cuba untuk menyelesaikan konflik yang hadir. Dan jangan dibiar. Orang kata kalau masalah ni ibu-ibu kita biar, dia akan membesar. Itu yang Ustazah Zai kata. Orang Jabatan Agama senaraikan 10 ibu-ibu. 10 dia punya sebab-sebab penceraian ni berlaku. Ya Allah, itu aku. Ada yang kata sebab apa? Sebab pintu apa tu? Tandas. Pintu tandas tu tak ditutup. Ya Allah, sebab tu bercerai.
Punyalah rasa macam kita rasa tak logik. Picit ubat gigi. Picit ubat gigi ke bawah ke? Picit ubat gigi ke perut ke? Itu pun boleh bercerai. Dalam hati kita kenapa? Sebenarnya ibu-ibu, masalah ini dia akan membesar, kan? Lama-lama dia kata tak apa. Tapi dia bukan tak apa, dia pendam dan disimpan. Akhirnya datang lagi, dan kemudian exploded, yang berletup, dah tak boleh dah. Kita tak selesaikan. Maka selesaikan masalah. Di dalam satu kaedah ibu-ibu, kita merasai bahawa Al-Quran ini benar-benar panduan buat kehidupan kita. Ada suatu kaedah yang Allah bagi untuk suami dan isteri, iaitu apa kaedahnya? Apa isi tadaburnya? Berdamai itu lebih baik. Yang ini pada muka surat 89. Ibu-ibu boleh tengok dalam buku ni kejap lagi. Dia ada 30 ayat Al-Quran yang berbentuk kaedah umum untuk dijadikan panduan dalam kehidupan. Subhanallah, Al-Quran yang 30 juzuk itu, bagaimana dia 30 juzuk tapi itu merangkumi seluruh kehidupan kita. Tibyanan likulli syai'. Yang menerangkan, Al-Quran itu menerangkan seluruh kehidupan, seluruh perkara, kul, iaitu semua perkara. Kenapa? Padanya, walaupun ayatnya sangat pendek, tapi dia merupakan kaedah yang sangat besar yang akan memandu kita untuk bahagia dalam kehidupan. Ibu-ibu, ayat apa? Surah An-Nisa, boleh tulis? Surah An-Nisa ayat 128. Pendek sahaja. Wasulhu khair. Wasulhu iaitu berdamai. Al-khair maksudnya baik, khair saja. Wasulhu khair, lebih baik. Yang maksudnya kerana perdamaian itu lebih baik bagi mereka daripada bercerai-berai. Istilah khair yang berasal daripada acuan perkataan afdal, iaitu lebih baik, yang bermaksud lebih baik difahami daripada perkataan ini ada perbandingan yang dilakukan di antara dua perkara. Jadi ibu-ibu kalau tengok perkataan afdal ataupun perkataan khair, dia ada timbangannya, timbangan belah kanan dan timbangan belah kiri. Apa di kanannya? Iaitu bercerai. Ibu-ibu, bila orang bergaduh, biasanya orang kata, aku tak nak kawan dengan kau. Tu kawan-kawan kan? Aku tak nak jumpa dah lagi dengan kau. Kan? Kita declare putus saudara. Itu kalau kawan-kawan ataupun saudara. Dengan suami isteri, bila dia dah give up dalam hubungan tersebut, apa istilahnya? Cerailah. Istilahnya tolak. Jadi ini timbangan yang pertama di belah kanan. Dan timbangan yang kedua, iaitu persamaan antara dua perkara ini ialah hubungan suami dan isteri. Yang kedua ini iaitu berdamai. Okey, apa yang lebih baik? Dengan ada masalah di tengah ni, kita nak bercerai ke ataupun berdamai? Al-Quran angkat berdamai. Al-Quran kata, bukan kata tidak ada masalah, tapi kamu cari penyelesaiannya. Perdamaian akan menghasilkan natijah yang baik dan elok. Daripada perkara sebaliknya, berdamai dengan pasangan adalah lebih baik daripada bercerai dan berpecah belah antara ahli keluarga. Berdamai dengan pasangan suami isteri adalah lebih baik daripada meninggalkan anak-anak tanpa ibu ataupun bapa. Berdamai dengan dua pihak yang bergaduh lebih baik daripada mencalarkan maruah dan menyebarkan keaiban di mata manusia, saling memaki hamun sesama sendiri. Berdamai antara kedua individu lebih baik daripada kehabisan harta kerana prosedur turun naik mahkamah. Ibu-ibu, orang kalau nak buka fail saja di KL dan Selangor ni, buka fail dekat mahkamah, ikutlah nak bercerai ke, nak apa lagi, tuntut fasah ke, 1,000 dalam tangan lah. Itu buka fail, dia tak masuk lagi kos-kos yang lain ibu-ibu. Jadi kalau renung-renung, aku ni duit pun tak banyak, nak mohon bantuan jabatan, bantuan guaman, tak layak pula sebab bukan B40 ke, ataupun aku baik memaafkan sahaja suami dan kita bermesyuarat supaya kita sama-sama nak cari kehidupan yang lebih baik. Renung-renung, bincang dengan suami, bang,
Jomlah sama-sama kita cari jalan keluar untuk masalah kita. Itulah lebih baik ibu-ibu. Mencari penyelesaian itu, Al-Quran angkat sebagai perkara paling selamat berbanding dengan perkara-perkara yang lain yang membawa lagi banyak susahnya, lagi banyak mudaratnya, lagi banyak jiwa yang akan tercalar. Ibu-ibu cuba tengok anak-anak kita. Tengok pandang anak-anak kita. Tengok apa yang berlaku. Orang-orang yang besar-besar umur-umur macam saya ni, kadang-kadang kita tengok ada yang makan pil, ada yang mendapat rawatan psikiatri. Macam-macam masalah ustazah. Ada yang kata kata panic attack, macam-macam semua. Bila dia cari ibu-ibu latar belakang daripada diri mereka ni, kebanyakan mereka adalah anak hasil broken family. Ada yang setuju dengan saya? Kerana mereka ni sebenarnya daripada kecil, dia pendam tahu perasaan dia. Dia pendam dan dia tak boleh nak, sebab mak tempat lain, ayah tempat lain, akhirnya duduk dengan nenek. Tengok kawan pergi sekolah, ustazah kata dapat anugerah pelajar cemerlang. Dia tak ada mak, tak ada ayah. Hari dapat report card kan, dia seorang lah tepuk kanting kat kelas. Mak ayah buat tak tahu. Jadi dia makan dalam. Bila dia dewasa, dia jadi seorang yang emosinya, anak saya selalu cakap emotional damage, dia kata. Saya kata dah dapat mana perkataan ni kan, emotional damage. Budak-budak zaman sekarang, bukannya yang damage tu dia punya robot ke, dia punya apa, perasaan dia terluka ibu-ibu, emosi dia yang tercalat. Dan inilah hasil broken family, mak ayah bercerai-berai. Dan ibu-ibu yang saya kasihkan ya Allah, jadi kita letak hari ini kalau kita bergaduh, senyum ibu-ibu, senyum dulu. Ya Allah, kau dah bagi petunjuk dengan ayat kasih sayangmu untuk kami mencari jalan keluar daripada permasalahan ini. InsyaAllah saya nak dengar lagi daripada Ustazah Muzayyanah. Untuk Ustazah kita pergi seterusnya. Ustazah, apa lagi yang Ustazah boleh kongsikan tentang pantang larang keluarga bahagia? InsyaAllah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustazah Hidayah tahu tak apa perasaan dalam jiwa saya? Kan? Saya rasa macam nak menyelam masuk ke dalam hati semua orang. Sebab apa? Sebab mungkin kita tidak diuji dengan rumah tangga yang digembar-gemburkan dalam poin pertama, kedua, ketiga tadi. Aku okey-okey saja, aku pun orang susah, mak bapak aku tak mengaji tinggi macam mak bapak Ustazah Zai, tapi bahagia sampai sekarang insya-Allah. Tapi apa yang Ustazah Hidayah sebutkan, broken family, menghasilkan anak macam tu, aku tak boleh terima Ustazah Hidayah cakap. Sebab aku pun broken family tapi aku berjaya. Contoh. Maksudnya, saya selalu sebut di mana-mana atas kita. Kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu kita cuit orang sebelah. Salah apa yang Ustazah cakap tu. Saya ni mak bapak saya dulu bercerai masa saya kecil. Saya anak pungut, mak angkat saya jumpa saya dalam tong sampah. Saya dah dengar semua cerita ni. Baru ni yang terkini, masa tarikh 6 Januari, sehari sebelum majlis khatam Quran, khatam La Tahzan, ramai sahabat-sahabat La Tahzan di sini, saya dah berada di Hotel Grand Barakah. Saya didatangi oleh seorang tetamu, hamba Allah lama dah tak jumpa anak murid saya ni, dia datang nak hantar hadiah. Ustazah, kebetulan jumpa Ustazah ni, saya nak cerita. Semalam seorang kawan saya, 7 orang sekeluarga dipanggil bertemu dengan sekretari. Pasal apa? Sebab 2 hari lepas Ustazah nampak adik dia umur 17 tahun gantung diri, mati. Semata-mata kerana apa? Rasa macam mak ayah dia tak sayang dia lagi dah. Jadi salah mak ayah ke ketika itu? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, macam-macam fasa, dan dia nampak sahabat-sahabat dirahmati Allah, kemana perginya mak dan ayah? Kakak-kakak saja yang memerhatikan ketika itu. Dan na'udzubillah min zalik, ini keluarga Islam. Tak disebarkan secara luas. Ini cerita tentang agama kita. Sebelum ni kita dengar, orang India, biasalah, orang Cina, biasalah. Dia ada masalah, dia rasa nak tembak diri dia, terjun daripada bangunan, minta maaf sebut. Hari ini perkara ini berlaku kepada lisan yang pernah bersyahadah. Di mana sebenarnya? Kita sebut Allahu Akbar hari-hari, mendakwa diri solat. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, benarkah ketika kita punya masalah kecil atau besar, kita serahkan kepada Allah yang maha besar? Mahukah kita disunamikan, na'udzubillah?
digempa bumikan, na'udzubillah min zalik. Jadi seperti negara-negara yang kita berdoa jangan Malaysia jadi macam tu. Tapi ketika kita bertanya khabar mereka orang-orang Aceh, ketika itu tak ingat lain dah Ustazah, hanya fikir kiamat. Kenapa saat itu kita baru fikir kiamat? Ketika Turki video sana sini, ketika zaman Aceh dulu tsunami, belum lagi zaman WhatsApp laju kita dapat berita. Sekarang apa yang berlaku live di Turki, kita dengar bunyi seruan Allahu Akbar. Apa yang menyelinap di dalam hati saya, telinga saya masuk ke dalam hati? Ketika inikah baru kita benar-benar nak menyeru Allah Maha Besar itu dengan sebesar-besar Maha besarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita sebut Allah Maha Besar. Tapi kita lebih membesarkan masalah kita daripada kita membesarkan Allah. Kita ada masalah besar atau kecil, kita betul-betul balik kepada Allah dah. Meratap dekat media sosial lebih lama daripada kita bertahajud. Meratap bercerita pergi rumah kawan itu, kawan ini, kawan ni nampak macam suami dia jeling dah 2 jam kita sembang dengan bini dia. Kita pergi halo kawan lain pula, kau free tak? Kita ngeteh jap. Kawan tu duduk sabarlah. Kalau Ustazah lompang je, sabar kan. Dia tak tahu masalah kita ni. Kau senanglah cakap sabar. Orang boleh pujuk, sekejap je kita reda. Kita boleh pergi holiday, bercuti, hantar menunaikan umrah. Sekejap je selesai sahabat-sahabat. Balik benda tu akan berulang. Betul. Kalau kita tidak mengubah diri kita. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini, pagi tadi cerita tentang ibu-ibu, ayah-ayah yang memiliki anak OKU di TV Al-Hijrah. Saya menjadi saksi, subhanallah, betapa mereka ni tak kuat dah selama ni. Tak kuat dah. Tapi kesan ilmu, ya Allah Ustazah, saya baru nampak saya sepatutnya bersyukur. Sekurang-kurangnya saya punya zuriat. Now dia boleh bangkit dengan minda yang sangat positif. Memberi kebaikan, manfaat kepada orang lain juga. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Begitulah dalam rumah tangga. Ada pantang larangnya. Jangan mudah-mudah sahaja kita. Aib suami pun nak diceritakan. Dan semalam kita percaya Ustazah Hidayah, kami dalam grup Ustazah Malaysia Selangor wilayah ni ramai yang berkumpul. Subhanallah, dalam satu grup sejak kematian almarhumah Ustazah Syadiah Abbas, lagi hubungan kami rapat sehingga terlahir buku dakwah penuh ukhuwah. Pengalaman di situ. Subhanallah, kongsikan kerja-kerja dakwah kami, subhanallah. Dan malam tadi tercetus tiba-tiba. Kan ada orang screenshot daripada grup mana tak tahu. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, hari ini tak tahu menjadi satu seperti budaya yang sangat tular, berbangga-bangga bercerita tentang hubungan suami isteri dalam kamar tidurnya sendiri. Hatta ada close group, berbayar ribuan setiap bulan. Kan? Jadi alhamdulillah sejak saya join program ni, kita belajar cara seks yang betul dan sebagainya, maka hubungan saya dengan suami semakin baik. Berapa ribu yang follow grup tu dan berapa ramai yang berjaya hanya kerana matanya yang kasar ini banyak melihat hubungan seks adalah punca utama bahagia rumah tangga. Kita silap. Minta maaf sebut. Apa tujuan perkahwinan? Nak jumpa lagi dalam syurga Allah. Sebab tu tadi tengah makan saya sembang dengan Ustazah Hidayah. Kawan saya yang bekerja bahagian nikah, rujuk cerai ni, kan mereka kata apa? Kalau mereka minta fasah ni Zai, mereka punya alasan tu, pertama tak bagi nafkah, kedua sekian, ketiga sekian. Yang ke-10 tu nanti, kan sebab suami dah tak memberi fungsi sebagai lelaki sejati. Konon. Tapi ustaz-ustaz dekat pejabat agama ni kata apa? Sebenarnya dia nak letak yang 10 tu nombor 1. Tapi malu. Makna orang dulu malunya masih tinggi. Sekarang laporan mengatakan benda yang ke-10 dulu sekarang jadi nombor 1. Bahkan di media sosial kan, kadang yang mengadu tu 40 tahun, 50 tahun. Saya pun pandang atas bawah, anak berapa orang dah Kak? 6 orang Ustazah. Kan masa nak dapat baby lagi ke? Tak adalah. Sekarang ni mujahadah mempertahankan rumah tangga untuk apa? Adakah hanya cerita di atas katil semata-mata? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong buka minda kita. Hidup kita bukan untuk dunia. Nampak orang tu berpegang tangan romantisnya. Nampak orang ni boleh bercium dekat media sosial. Halal kok Ustazah suami isteri. Kenapa saya tak boleh buat? Hanya kerana dendam. Ni ada kes sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dulu suaminya dipakai seorang. Tak pernah share dekat media sosial. Berpimpin tangan, bercium depan media sosial. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Now baru dapat tahu suaminya berkongsi dengan dia.
ada isteri yang kedua, isteri halal. Tapi tak tahu kenapa. Dulu tak pernah kongsi. Sekarang ni asyik-asyik nak cium suami dekat media sosial, share. Sebab dia tahu isteri kedua tengok dia masih bahagia. Apa ada dalam hati? Dendam. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Jadi kita nak sebut ini semua emosi orang perempuan. Jadi saya kesian sebab yang memenuhkan Masjid Al-Hasanah pagi ni bukan orang lelaki. Mereka terpaksa duduk je sebab kena hantar isteri. Faham tak? Kan orang perempuan yang meramaikan. Ilmunya pagi petang suami kata saya ajak ngeteh petang ni ustazah. Dia duk pergi dengan ustaz mana pula, saya juga kena hantar. Bagusnya Abang Haji pergi hantar dia. Dah benda baik ustazah nak minta pergi masjid, bukan nak ajak berjimba-jimba kan. Tapi balik abang tahu tak, sabarlah sikit, saya penat ni balik masjid. Bila suami kata aku hantar tadi dengan kasih sayang ni. Kan sahabat-sahabat, saya ni cakap pasal diri sendiri, pagi, petang, siang, malam majlis ilmu kan. Rasa macam ya Allah sabar je lah, bukan tak boleh ambil sendiri bang, boleh. Ya faham saya penat, tapi saja je nak manja-manja. Nak manja, merangkak pun merangkak lah, tak apalah ambil lah. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab itu je masa dengan kita. Maksud nak cerita, jangan cerita aib suami kita, pasangan kita di mana-mana platform, lebih-lebih lagi hal dalam kain, dalam bilik kamar tidur kita sendiri. Tak malu ke kita orang perempuan? Sebab tu saya kata pimai-pimai tang tu kita sedang bicara tentang iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu separuh daripada iman. Kalau dah tak ada rasa malu, minta maaf bahasa ustazah melucah di sana sini, sahabat-sahabat dirahmati Allah, siapa sebenarnya yang kamu pandang itu wanita jenis macam mana? Butir bicaranya tak ada rasa malu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan program tertutup itu pasangan suami isteri boleh bercerita. Saya malam tadi bersama suami saya sekian-sekian, daripada mula buka baju sampai pakai baju semula. Ini rumah tangga Islam ke? Bukan rumah tangga Islam. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila kita bercerita, jangan cerita aib pasangan kita. Siapa yang nak telan? Kita lah. Dia pula datang pada ustazah. Ustazah, tolonglah bagi tahu suami saya. Tolonglah pujukkan suami saya. Dia tidur bilik sebelah, ustazah tak tidur dengan saya. Lah, kenapa ustazah pula yang kena pujuk suami dia? Pindahlah daripada bilik atas pergi bilik bawah. Bini hang tunggu tu. Kan kalau suami jawab nak pindah rumah ustazah boleh? Jenuh. Nangis pula Ustaz Azwan kan. Yang boleh pujuk suami kita adalah kita. Bagaimana kita menzahirkan cinta kepadanya ketika awal perkahwinan dulu. Bagaimana sahabat-sahabat sejarah kita terjatuh cinta dengan dia. Saya ni dulu ustazah, bukan suami saya ngorat saya, tapi saya ngorat dia. Wah, hebat akak ni. Macam mana cara akak ngorat dia? Sebab saya memang nak sangat. Dia itulah lelaki Melaya terakhir di kampung saya ketika itu. Ada pula cara nak ngorat suami tu. Halalan tayyibah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Now kenapa kita beralasan? Kita cari ustaz tu, cari ustaz ni. Minta maaf sebut kepada rakan-rakan asatizah khususnya. Di kalangan kita pun kadang-kadang tak jujur. Kita cerita, Ustazah Hidayah tahu tak tu depan itu. Hari tu dia cerita pasal suami saya kat saya. Kami manusia biasa. Tolong jangan bercerita. Sebab tu di mana-mana pun Ustazah sebut, sahabat-sahabat dirahmati Allah, nak tulis kat ruang komen, nak tanya soalan, cubalah berlapik sikit. Ustazah Hidayah, saya nak minta pendapat. Jiran saya hari tu bercerita, suami dia sekian-sekian. InsyaAllah Ustazah Hidayah yang baik ni, tante dia punya laki kok macam tu. Tak sempatnya kami nak fikir. Kami hanya fikir jiran dia punya masalah, dan jiran dia tu kami tak kenal. Tapi kalau dia cerita dekat Ustazah, yang bercerita tu pula jiran Ustazah, suami dia tu jiran Ustazah ke bukan? Jiran Ustazah, pengerusi surau pula tu. Maknanya bila nampak pengerusi surau dekat surau, agak-agaknya Ustazah fikir apa? Ya, aku ternampak-nampak air mata bini dia mengadu. Rupanya tak berfungsi dah atas katil. Kau rasa? Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Itu bahasa mudahnya. Jangan. Sebab kita rasa kita tak buka aib pasangan kita. Tapi cara kita menulis, cara kita bercerita, cara kita meluah rasa, menunjukkan emosi kita. Sahabat-sahabat, inilah Quran pesan. Jangan kita mengintip-ngintip. Jangan kita mencari-cari. Apa yang nampak pada zahirnya, subhanallah, kita doakan kebahagiaan. Dan kita tak pernah jangka, kadang-kadang kita pun tersandar dengan masalah orang, Ustazah Hidayah. Sebab apa? Sebab ya Allah, aku nampak dia bahagia. Tuhan, kau rawatlah jiwanya Tuhan. Begini derita rupanya masalah dia.
yang dipamerkan di media sosial begitu hebat, rupa-rupanya dialah manusia paling derita. Siapa tahu sahabat-sahabat? Hanya Allah yang tahu. Menangis, meratap, merintih dengan Allah, aib kita takkan tercalar, aib suami kita takkan tercalar. Bila kita mula membuka, sahabat-sahabat, sebenarnya orang tak baca aib suami kita, tapi yang orang baca adalah, oh, isteri dia ni pun sikap. Kalau aku bercerita kat dia, BFF, kita BFF Ustazah Hidayah. Hari ni Ustazah Hidayah cerita kat saya. Kita kata Ustazah saja, tiba-tiba dia cerita pasal suami dia kat kita. Subhanallah sahabat-sahabat. Itu sebenarnya bukan menggambarkan tentang pasangan, tapi menggambarkan siapa yang bercerita. Kamu buka pekung. Okay? Sebab itu Ustazah pesan dengan sangat, silakan tanya soalan apa saja. Silakan untuk menulis kisah-kisah benar dan sebagainya. Tapi melalui seni tulisan kita, seni percakapan kita, bagaimana untuk kita menutup. Sebab Allah akan tutup aib kita apabila kita menutup aib khususnya pasangan kita ketika di dunia. Tetapi bila kita dah sampai ke tahap kena jumpa ketua kampung, kena jumpa hakim, kena buat laporan polis. Okay, sahabat-sahabat, polis pun kata, kenapa diam je puan, cepatlah tulis laporan. Saya takkan membuka aib suami saya. Kalau dah gitu kau baliklah, kau duduk 2 jam kat sini pasal apa? Dan minta maaf, saya sebut kepada orang yang jaga laporan tu, polis-polis sekalian, jangan ada yang ambil gambar, sebarkan pula. Siap ada alamat kat situ. Siapa yang sebarkan ni? Kalau bukan orang yang baca dan terima laporan tu. Minta maaf sebut. Begitu juga para asatizah yang tahu cerita-cerita sekian-sekian, jangan disebutkan di mana-mana. Ni si Fulan siap nombor IC lagi, cari. Ni kisah benar ni. Baru-baru ni sahabat saya tak tahu, rasa nak share dalam grup asatizah tapi duk sibuk sangat. Kan sebab dia kata ada ustaz-ustaz yang kaya raya, keretanya, rumahnya semua hasil daripada minta sedekah derma daripada orang ramai. Saya rasa kenapa berbicara macam ni? Sampai orang akan rasanya ustaz tu kot, kereta dia kan besar, rasanya ustaz tu kan, banglo kan 3 tingkat. Orang akan mencari-cari. Kalau kita betul-betul ada bukti, sebut. Mahkamah ada, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan beri peluang syaitan masuk dalam minda kita. Aku rasa yang disebut ni si Fulan dah, tak ada lain dah. Akhirnya satu bangi berdosa. Hanya nak cari siapa? Satu info yang orang tu sebut tadi, sahabat-sahabat, biarkan habis otak kita ni mengagau ke mana-mana. Allah ya Karim, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini satu dosa besar. Kalau nak berdosa, bahasa kasarnya minta maaf sebut, biar diri kita seorang. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan libatkan ramai orang untuk turut berdosa sama. Betul. Masya Allah. Jadi hari ini sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan bagi ruang dan peluang orang membaca-baca rumah tangga kita. Tunjuk gambar menangis, sugul, selfie kat Facebook. Engkau tengah gaduh dengan lelaki selalu kau selfie muka ceria. Ni apa mesej yang kau nak sampaikan? Apa lagi? Lelaki akulah malam tadi bla 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 bla. Kenapa seronok sangat? Aib sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan kita jaga ni sebab apa? Sebab nanti yang buruk. Sebab tu orang tua-tua dulu kata apa kan? Saya lah sebenarnya nak cerita kan? Kata, hang ni dua-dua pandai sama belah lah Zai. Dah masuk persatuan mak mentua hang. Tak faham Ustazah. Rupa-rupanya dulu dia penampak masa mula-mula kahwin kecil jari kelingking. Lah ni dua-dua jadi ibu jari. Maknanya dia kata hang ni dua-dua sama-sama pandai belah. Maksud sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak bagi tahu apa secara zahirnya orang boleh nampak, tetapi dalamannya apa yang kita rasa. Subhanallah, hanya kita. Dan pandanglah apa sahaja keburukan, kekurangan pasangan kita, suami kita, isteri kita, hantaran Allah. Kerana suami yang begitulah aku makin bertahajud kepada Allah. Kerana isteri yang macam itulah aku makin sabar. Kerana dianugerahi anak OKU cerita pagi tadi, aku dah tak keluar ngetih dengan kawan-kawan sangat. Sebab kesian isteri jaga anak OKU seorang-seorang. Ini saya jumpa dalam masyarakat. Ya Rab, rupa-rupanya tak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga saja pantang larang. Kadang paling geram orang duk datang kan dekat kita, Ustazah, saya masalahnya geram ni, orang tak tahu suami saya ada masalah.
Orang tak tahu. Subhanallah, saya dah pernah jumpa sahabat-sahabat dirahmati Allah, perkahwinan setahun. Doktor sama dengan doktor. PJJ, seorang dekat satu negeri, sebutkan pula, macam-macam pula cerita kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Doktor sama doktor, setahun maknya tanya kenapa macam, yelah tak ada tanda-tanda untuk mengandung dan sebagainya. Rupa-rupanya saja nak buat surprise. Isteri ambil cuti, pergi dekat rumah sang suami duduk. Tiba-tiba ada kunci sendiri. Dengar, anda rasa apa Ustazah nak cerita? Dia ada perempuan lain Ustazah. Tidak. Dia ada lelaki lain tidur di atas katil yang sepatutnya isteri tidur bersama dia. Tapi minta maaf, saya cintakan awak, tapi saya sayang boyfriend saya ni. Suaminya bersama dengan lelaki lain. Setahun tak pernah disentuh. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, profesional, belajar dalam bidang agama, rupa-rupanya bercinta daripada zaman sekolah dulu. Mak ayah, nenek paksa dia kahwin. Dah ada pekerjaan yang hebat, paksa kahwin. Jadi tak pernah sentuh sang isteri. Barulah lepas setahun isteri dapat jawapan. Saya kata tenat dah masyarakat ni. Tolonglah jangan minta cerai. Abang sayang boyfriend abang ni. Aku pening kepala dengan masalah masyarakat. Demam sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Jadi masalah dia tu besar sebenarnya. Dan sekarang doktor perempuan tu dah kahwin lain, ada anak 2 orang. Terpaksa buat keputusan. Sebab ini memang hak, bukan nak cerita aib. Dan kalau masa dia melaporkan kepada mahkamah, dia tak boleh kata ni aib suami saya, Tuan Hakim, saya tak boleh cerita. Dah macam mana pula nak jatuh hukum? Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Tolong bercerita hanya kepada yang maha hak. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong bercerita kepada hanya yang berhak. Ketika kita dilamar, datang tepak sirih, datang dulang-dulang hantaran. Kenapa ketika kita bermasalah, kita cari kawan, jiran, media sosial? Kita tak ada keluarga ke? Mak ayah dia pun sama Ustazah. Tapi Pak Long dia ada kan? Mak ngah dia ada kan? Yang suami kita sedikit hormat. Mak ngah minta maaf, tak tahu dah 2 tahun dah mengalami masalah ni. Minta tolong Mak ngah tolong sampaikan kepada mak mentua saya. InsyaAllah setelah kita solat hajat, taubat, minta petunjuk dengan Allah, hasil istikharah, kita tenang, lapang buat keputusan. Bukan semua yang bercerai berakhir dengan penderitaan. Ada ramai yang dapat kejayaan dalam kehidupan. Sahabat-sahabat, sebab itu ia halal di sisi Allah walaupun sesuatu yang tidak disukai Allah. Kerana Allah nak bagi kepada kita satu proses untuk progres yang lebih sukses, bukan saja di dunia tapi di akhirat Allah. Ini bahasa dalam kitab Fasabrun Jamil yang kami tamatkan selepas kami menamatkan kitab La Tahzan. Jadi indah sahabat-sahabat dirahmati Allah, diuji dengan apa pun. Ni ramai ikut sahabat La Tahzan dah tengah hari ni macam ngantuk sikit. Mari sama-sama dengan Ustazah. La tahzan inna Allaha ma'ana. 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 Siapa tiba-tiba nak nyanyi pula ni? Sebab dulu orang yang follow isi kitab ni Ustazah dah dengar kuliah hari-hari. La tahzan. Macam tu je. Lepas kami buat majlis khatam Quran, ramai suami menyanyi. Bila nampak isteri dia sedih kan, meleleh air mata tengah masak, La tahzan in. Ustazah, suami saya dah nyanyi dah kat rumah. Lepas tu suami saya pula Ustazah, ni nak cerita. Jangan cerita Ustaz Azwan tau. Ustazah ada masalah apa pun melalui WhatsApp, bercerita, satu perkataan je disebut. La tahzan. Sabar je lah. Kita nak dengar dia cakap panjang-panjang macam dulu. Lah ni dia tak cakap panjang dah. La tahzan. Kita hantar WhatsApp ni gambar ayak mata banyak ni. Bang, kalau lah abang ada kat sisi sayang, banjir dah bilik kita ni kan. La tahzan. Sabar je lah. Maksud, kita ada ilmu, pakai. Ada akai, pakai. Jangan cakap je, tapi bikinnya tidak. Faham? Wallahu'alam. Masya-Allah, masya-Allah. Ustazah, apa kata Ustazah? Ustazah ada lagi satu ke? Oh, kalau Ustazah ada lagi satu, kita bagi pada sahabat-sahabat kita sebelum mereka berangkat pulang untuk yang terakhir Ustazah. Pantang larang yang terakhir. Sila.
Baik. Ustazah Hidayah ni tahu je. Sebab malam tadi saya WhatsApp dia cakap apa ni? Ustazah cakap 3, saya cakap 2. Tak fair and lovely langsung. Kan? Patut dia 3, saya 2. Kan? Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah ambil satu je lagi. Itulah dia pantang larangnya cuai. Tanggungjawab berkeluarga. Saya suka ambil satu hadis ni Ustazah. Baca terjemahan je lah. Sebab kalau baca bahasa Arab, doktor dengar ni macam salah je kepada dengar ni. Kan jadi sebab tak nak ada juri dekat sini, maka Ustazah baca terjemahan kan. Subhanallah, katanya Nabi SAW, mulakan nafkah dengan dirimu. Mulakan nafkah dengan dirimu. Allah suruh kita jaga diri kita, sayang diri kita, mengatasi ni kalau cinta dekat suami, abang lah segala-galanya, lautan api sanggup kurenangi. 40 hari pertama je, lepas tu lupa dah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, maknanya kita nak sebut nafkah, kita berusaha keras, jaga kesihatan. Bukan wanita-wanita sibuk nak cantik, tapi sibuklah nak cerdik. Bukan sahabat-sahabat dirahmati Allah kita tamak nak dapat nikmat apa, orang puji jelita kita, kaya harta kita, tapi rugilah, sangat bahaya kalau kita tak menyerapkan ilmu dalam kehidupan kita. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, jika nafkah untuk diri berbaki, berikanlah kepada ahli keluargamu. Nabi bagi tahu kat kita, jika masih berbaki, berikanlah kepada saudara maramu yang terdekat. Dan jika masih berbaki lagi, berikanlah kepada mereka dan seterusnya. Saya nak sentuh pasal apa sebenarnya saya ambil ni Ustazah Hidayah. Berapa ramai isteri yang mengadu, isteri bekerja, ada pendapatan, suami tak ambil tahu pasal bil elektrik, tuition anak, sebab gaji isteri lebih besar. Minta maaf. Bila Ustazah jumpa lebih 20 tahun ini sahabat-sahabat, sila Ustazah. Saya jarang terbatuk ketika ceramah. Semalam di Gombak, batuk. Saya salahkan nyok dekat kuih kesui. Faham? Dia tersekat. Jadi gatal tegak. Hari ni saya dah agak dah saya batuk. Sebab saya salahkan kelapa dalam inti kuih koci. Itulah dia Ustazah Zai. Sebab rasa macam yang kecil tu kan jadi macam gatal, masya-Allah. Kan? Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, nafkah ni bila kita buat keputusan rumah tangga kita, suami isteri bekerja baru cukup. Anda tak salah. Sebab nawaitu mula-mula nak bantu ekonomi keluarga. Okey bang, kalau kita nak hantar 4 orang anak kita pergi tuition, naik bas sekolah saja dah berapa, naik. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita kena berdua bekerja. Tapi hitung balik setelah anak 5 orang, hantar pengasuh, habis tahu gaji saya sebulan bang. Betul. Baik saya duduk kat rumah jaga anak, abang setuju tak? Setuju, tapi awak tak boleh lah nak tukar baju tiap-tiap bulan macam dulu. Tak apalah bang, baju anak je lah kita beli baju. Kita yang buat keputusan. Jadi balik kampung kakak ipar, hai ada master tapi tak kerja, buat apa? Kan sahabat-sahabat? Itu orang boleh bercakap. Kita dan suami kita dah buat keputusan. Itulah rumah tangga yang kita nak corak ke hadapan. Kenapa kita nak dengar cakap-cakapnya orang? Walaupun yang sindir, yang buat kita sakit hati tu mak mertua sendiri. Kalau berani, jawab. Anakmu yang khabar. Kan supaya aku tak kerja dah. Oh Allah, menantu apa? Menantu ke hantu ni? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maknanya kita diam lebih baik bila bercakap dengan orang tua yang tak faham. Sebab suami kita dah redha. Setuju 5 orang ni kita jaga sendiri kat rumah, tak payah hantar pengasuh. Bang, tapi kalau fikir-fikir balik, daripada saya yang berhenti jadi suri rumah, minta maaf lah bukan nak pelekeh abang, gaji abang 2,000, gaji saya 7,000. Yang mana satu bang? Kalau awak setuju, abang je lah suri rumah. Hina ke sahabat-sahabat? Dunia mentertawakan. Tapi kita yang setuju. Dan hari ini bukan sedikit rumah tangga berlaku demikian. Cuma dia tak declare je. Faham? Ustazah tahu dah beberapa keluarga. Pagi-pagi olok-olok keluar bekerja. Sebab tak nak jiran tahu dia dah tak kerja. Dia sura rumah sekarang ni. Masya Allah, tabarakallah. Dia bawa anak pergi ke mana-mana sahabat-sahabat.
dia yang bawa anak pergi sekolah, dia yang uruskan. Jiran terdekat tanya dah, tapi dia kata apa, tak, sekarang ni saya banyak free. Banyak kerja sejak lepas COVID ni, saya banyak kerja online dalam rumah. Padahal memang dia suruh rumah dah sekarang ni. Isteri setuju, apa salahnya? Salah ke Ustazah? Itu perjanjian kita. Dunia sekarang terkadang dengan kepandaian orang perempuan yang gajinya jauh lebih besar, berbincanglah. Jadi sahabat-sahabat, bagaimana orang perempuan dah mula penat dengan bantuan yang diberikan ekonomi dalam rumah tangga. Minta maaf Ustazah, jumpa ramai yang begini. Tak apalah bang, kita hantar je anak kita sekolah swasta, RM400 je kot seorang. Masuk anak kedua macam tak fair je bang, yang sulung anak swasta nombor 2, takkan anak sekolah kebangsaan pula. Tak apa, saya mampu lagi, gaji kan dah naik lagi tahun ni. Tak apa, sampai anak nak masuk universiti, suami naik lemak. Faham? Barulah kita rasa penat. Asyik saya je semua. Padahal dulu tak hantar sekolah swasta, bayar ratus-ratus tiap bulan pun. Anak orang lain boleh dapat 5A, 6A juga UPSR. Kita yang buat keputusan sahabat. Kenapa saya je semua Ustazah? Cuba ingat balik dulu berjanji bagaimana. Suami saya Ustazah bila gaji boleh open table, panggil kawan-kawan dia, semua dia belanja restoran mahal-mahal. Saya tak pernah pun dia belanja macam tu. Sebab wah, bila suami punya birthday kita raikan gila-gila, ex-girlfriend dia dulu pun tak buat macam tu. Faham ke tak faham? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maksudnya kita nak nampak macam rumah tangga orang lain. Orang lain boleh buat surprise dekat suami dia sampai begitu hebat. Berhutang pun sanggup, tak apa. Yang penting jangan kalah dengan rumah tangga orang lain. Kita silap muslimat dirahmati Allah. Kita sibuk membandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Kita sibuk mengatakan kenapa laki orang tu boleh macam tu, kenapa suami saya tak boleh macam ni. Ujian kita takkan sama. Kalau kita tukarkan, cakap, minta maaf takut suami Ustazah Hidayah dengar. Kita bisik-bisik. Kita tukar je Ustazah. Ustazah duduk rumah saya seminggu. Kan, saya duduk rumah Ustazah seminggu. Kita tukar je. Ustazah rasa kat mana bestnya dia, jahatnya dia, baiknya dia. Memang tak akan berlaku sebab Islam tak pernah membenarkan. Sebab tu kita tak boleh kata kalau saya dapat suami macam tu, bahagialah saya. Tak payahlah belajar Quran dengan guru lain, dengan suami sendiri. Hebat suami dia. Tak sahabat, anda dah kufur dengan apa yang Allah beri kepada kita. Suami kita tak pandai mengajar kita Quran, tapi kita penat balik kerja, suami kita dah kiri kanan dah, yang hari ni tak payah masak lah, abang singgah pasar malam tadi. Itulah sweet yang sesuit-sweetnya, bukan sawit. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kita ada cara kita untuk bahagia. Jadi wahai lelaki, tolong nafkah utamanya sebelum kita pandang kawan-kawan orang lain semata-mata nak tunjukkan hebatnya kita, kawan kata memang hebatlah kan. Yang kita nak nampak hebat, pandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumah berakhlak. Bermula dengan dalam rumah. Di luar rumah dia dikagumi, dihormati. Balik ke rumah isteri rindu, anak-anak tunggu. Berapa ramai lelaki yang balik ke rumah, isterinya buat-buat tidur, anaknya tutup pintu kuat-kuat sebab menyampah dengan ayah, balik-balik nak marah kan. Tapi tengok kat Facebook tadi belanja kawan-kawan makan. Utamakan keluargamu, sebab kata Nabi SAW, yang paling baik di kalangan kamu adalah yang paling baik terhadap ahli. Ahli ni riwayat hadis pula ada yang kata isterinya. Wah, makcik-makcik masjid ulang balik Ustazah. Ulang balik Ustazah, rupanya nak record, nak bagi tahu dekat suami dia, bang, kepada ahli ni dalam hadis maknanya isteri tau bang, bukan anak-anak. Oh Allah, acik-acik ke main lagi. Jadi makna nak cerita sahabat-sahabat dirahmati Allah, cukuplah kita bagi tahu, ya Allah, penatnya abang keluar rumah cari nafkah untuk anak dan isteri. Andai tak balik, yang balik adalah jenazah lain macam dunia kun, jenazah lepas dekat majlis ilmu ni kan. Maknanya baliknya dipandang Allah sebagai seorang yang syahid. Sebab apa? Sebab cari rezeki yang halal untuk isteri dan anak-anak. Masya Allah, cubalah kita dapat ilmu daripada Quran dan hadis. Kita tazkirah semula kepada suami kita. Walaupun dia memang buat bodoh, jadi baca WhatsApp kan. Dia buat bodoh je sahabat-sahabat. Bukan bodoh sensitif, tapi buat bodoh je kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak kata macam mana lagi? Allah Ustazah, haram dia nak dengar. Buat penat mulut saya. Kak, saya ceramah 200 orang depan saya pun saya penat. Bukan semua 200 orang jadi isteri solehah. Termasuk yang bercakap ni.
tapi kita sedang berusaha. Kan? Suami kita tak nak dengar, anak-anak kita tak nak pandang. Tak apalah kalau saya macam tu Ustazah. Tak apalah, sekurang-kurangnya ada kerusi meja yang tengah dengar mak bercakap ni. Sekurang-kurangnya ada dinding, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa maksud? Sebab dulu mak saya macam tu. Dia tak peduli orang dengar ke tidak. Yang dia kisah aku cakap ke tidak, aku sampaikan ke tidak. Sebab yang Allah pandang adalah usaha kita. Dan hasilnya kita serahkan kepada Allah. Soal dia nak berubah atau tidak, sahabat-sahabat dirahmati Allah, pantang larang yang Ustazah Hidayah tak suruh cakap, tapi Ustazah nak cakap juga. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan pernah kita memperlekehkan apa yang pasangan kita, keluarga kita beri kepada kita, walaupun hanya dengan ucapan terima kasih. Makasih je bang, orang dah habis dah, tangan-tangan ni semua kerakong dah masak untuk abang. Makasih je, kurang-kurang pulut dakap ke. Dia beli sungguh dekat pasar tani pulut dakap. Kita nak pulut dakap lain, dia beli pulut dakap lain, sabar je lah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan tidak menghargai pasangan. Walaupun dia sepertinya tidak pernah menghargai kita. Start dengan kita menghargai dulu. InsyaAllah keluarga inilah yang akan bersanding semula di Firdausi. Mudah-mudahan Allah redha pada kita. Allah ampun dosa kita. Yang datang ni adalah wanita-wanita hebat yang mendambakan rumah tangganya terus sehat, terus bolat-bolat. Apa yang bolat? Bolat ni badan kan? bolat. Sensitif. Tapi maksud nikmat setelah kita penat di dunia untuk istirahat di tempat yang Allah telah siapkan untuk kita. Inilah tempat istirahat. Saya pandang bapa saya almarhum ketika nak tutup wajahnya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bagaimana 3 bulan pertama bapa saya kehilangan mak saya 4 tahun lepas. Quran sebagai merawat jiwa. Quran, dan 40 hari pertama tanpa ada hari tak ziarah kubur mak. Nampaknya rindu. Dan saya hari ni, lepas 5 hari bapa saya meninggal, saya dah kena outstation. Saya rasa bersalah sangat. Tapi beza kan ketika itu bapa saya dah tak ada tanggungjawab di luar rumah. Jadi saya rasa gagal. Saya tak dapat ziarah kubur bapa saya setiap hari walaupun dekat. Tapi cintanya seorang suami yang qawwam, takwa, takutkan Allah, ke akhirat nak jumpa lagi dengan pasangan hidupnya, diuji apa pun sampai matinya. Kebaikannya teruskan. Mintakan ampun daripada Allah atas dosa-dosanya yang kita nampak depan mata kita dulu. Dan sahabat-sahabat dirahmati Allah, meninggalnya bapa saya, dah tak ada dah 2 orang tua yang bakal mendoakan kita. Tapi yang paling subur pada kami sekeluarga adalah kasih sayang. Yang mereka tak pernah saling hina-menghina. Walaupun kami biasa saja pernah dihina oleh orang-orang luar. Tapi setakat ini, Masya Allah, kami bahagia dengan cara kami. Mudah-mudahan terus diberi bahagia oleh Allah. Sampai kami berkumpul seperti sebuah keluarga bila diizinkan Allah di kampung akhirat sana. Amin. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat-sangat terinspirasi dengan kalam-kalam yang telah diberikan oleh Ustazah Muzayyanah. Apa salah kiranya kita berikan tepukan gemuruh buat Ustazah Muzayyanah. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang telah berkumpul pada hari ini, yang stay daripada awal pagi sehinggalah ke waktu ini kita dah sampai ke penghujung majlis.